Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhani binti Ahmad Damri. Nombor matrik saya A176498. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk mengenai model edaran semula dalam pendidikan bersepadu. Perkenalan. Pendidikan adalah satu anjana besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sebuah bangsa di dunia. Hal ini kerana manusia akan dianggap mundur atau tak dapat memajukan diri sekiranya tiada ilmu pendidikan dalam kehidupan. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai hidup yang berkualiti. Terdapat banyak kepentingan pendidikan, antaranya ialah mengembangkan potensi individu, menyalurkan cara penyampaian dan penerimaan ilmu dengan betul, mempunyai peluang masa depan yang cerah dan lain-lain lagi. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut berdasarkan Akta Pendidikan dan Laporan Pendidikan. FPK bertujuan untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani iaitu JERI berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sistem pendidikan di Malaysia telah melonjakkan diri ke hadapan dengan mengungkapkan prinsip dan nilai asas secara jelas melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan telah menjadi garis panduan untuk semua aktiviti pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia juga adalah mengikut konsep pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu bermaksud ilmu itu bersifat satu dan bersepadu. Satu bermaksud ilmu itu pada hakikatnya ialah ilmu Allah, dan bersepadu pula bermaksud ilmu-ilmu akal yang berkaitan tidak boleh dipisah-pisahkan dan hanyalah berpaksikan ilmu wahyu. Pendidikan yang dikemukakan oleh Barat iaitu model garis lurus tidak sesuai diamalkan di Malaysia kerana model tersebut menunjukkan semakin tinggi pendidikan maka semakin jauh manusia daripada Tuhan. Model edaran semula. Edaran semula bermaksud kehidupan itu ibarat satu lingkaran yang berputar, bergerak dan maju ke hadapan. Pada masa yang sama, ianya menyediakan jalan yang jelas dan peluang untuk kembali kepada Tuhan menerusi penghayatan dan amalan sifat bersyukur. Hal ini bermakna semakin tinggi pendidikan maka semakin kuat akidah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Model edaran semula dapat menjana pembangunan dan kemajuan pada masa yang sama membawa insan semakin hampir kepada Tuhan. Model edaran semula dikemukakan pertama kali pada tahun 1984 bersama-sama dengan model garis lurus sebagai bahan pemikiran dan input ke arah pengubalan falsafah pendidikan negara 1987 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Namun begitu, model edaran semula telah dipilih untuk sistem pendidikan di Malaysia memandangkan Malaysia adalah negara yang mengamalkan budaya hidup beragama dan agama Islam ialah agama rasmi dan agama persekutuan. Justifikasi atas pemilihan model edaran semula. Tujuan pekaji memilih model edaran semula kerana model ini dianggap penting dalam memacu kehidupan kita. Hal ini kerana ilmu yang kita peroleh daripada hasil pengajaran dan pembelajaran di sekolah, universiti atau di mana-mana pusat pendidikan perlulah selari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu sentiasa mengingati bahawa ilmu yang kita peroleh adalah datang daripadanya dan kita sebagai manusia hendaklah sentiasa bersyukur dengan ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pada pendapat pengkaji mengenai model edaran semula ialah model edaran semula patut diberi penilaian khusus kepada guru-guru supaya para guru dapat menerapkan model ini dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, pendedahan model edaran semula di sekolah dapat membantu pelajar untuk memahami dan mengenali model tersebut dengan lebih mendalam. Oleh itu, para pelajar akan dapat mempunyai matlamat hidup yang lebih jelas. Seterusnya, metodologi kajian.
Metodologi kajian meliputi cara, kaedah atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Hal ini menjadikan kajian yang dijalankan dengan lebih sistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai matlamat. Kebiasaannya, perkara yang dibincangkan dalam metodologi kajian ialah instrumen kajian, sampel kajian, reka bentuk kajian, cara pengumpulan dan menganalisis data dan sebagainya. Namun dalam bahagian ini, pengkaji hanya membincangkan instrumen kajian sahaja. Instrumen kajian ialah cara atau kaedah untuk memperoleh dan mengumpul kajian. Kaedah yang digunakan ialah kaedah rujukan dan kaedah temu bual. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk kualitatif. Pertama, kaedah rujukan. Pengkaji banyak menggunakan kaedah rujukan untuk melengkapkan kajian ini. Pengkaji mendapatkan maklumat daripada laman sesawang. Hal ini telah membantu pengkaji untuk menyiapkan laporan ini. Pada masa yang sama, pengkaji juga mendapatkan maklumat daripada buku rujukan. Kedua, kaedah temu bual. Pengkaji telah menggunakan kaedah temu bual dengan seorang responden sahaja, dan responden yang ditemu bual ini merupakan seorang guru dan mempunyai banyak pengalaman dalam bidang pendidikan. Temu bual tersebut dijalankan secara atas talian dan sebanyak 8 soalan telah dikemukakan kepada beliau. Seterusnya, dapatan kajian. Yang pertama, laporan. Laporan ini diperoleh melalui proses temu bual dengan seorang responden yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah menengah. Soalan pertama yang diajukan kepada responden ialah tahap kefahaman responden mengenai model edaran semula. Berikut merupakan pendapat responden mengenai konsep model edaran semula. Menuntut ilmu adalah satu kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim. Apatah lagi, ilmu yang dituntut itu tidak boleh terpesong daripada kehendak Allah SWT. Sejauh mana pun kita mencari ilmu, kita mesti berpandukan Al-Quran. Kedua, semakin tinggi ilmu maka semakin dekat dengan Tuhan. Menurut responden mengenai pernyataan tersebut ialah, bagi pendapat saya, semakin tinggi ilmu seseorang itu, lagi rapat dia dengan Allah SWT. Kenapa ini terjadi? Kerana semakin tinggi ilmu seseorang itu, dia akan merasa sangat rendah di sisi Allah SWT. Oleh itu, proses pendidikan sebenarnya tidak ada tahapnya bagi pendapat saya. Kerana semakin banyak ilmu yang dipelajari, walaupun di peringkat tinggi, kita akan rasa ilmu yang kita miliki tidak mencukupi, dan ini menyebabkan kita rasa rendah diri kepada Allah SWT. Soalan ketiga, peranan guru sebagai pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah turut berperanan mendidik para pelajar menanam rasa cinta kepada Allah melalui ilmu yang mereka pelajari. Berdasarkan hasil temu bual bersama responden mengenai pernyataan tersebut ialah, beliau berkata, bagi pendapat saya, tugas seorang guru bukan sahaja memberi ilmu yang berkaitan keduniaan kepada para pelajar. Sekiranya kita hanya memberikan ilmu yang berkaitan dengan buku teks sahaja, kita akan menghasilkan satu produk yang sama setiap tahun, iaitu pelajar yang lulus cemerlang atau sebaliknya. Maka pendidikan itu tidak berjaya bagi pendapat saya. Tapi sekiranya pendidikan itu dikaitkan dengan agama, maka kita berjaya melahirkan seorang insan yang sempurna, tidak kira pelajar itu cemerlang ataupun gagal. Soalan yang keempat, cara atau langkah yang betul dalam menuntut ilmu supaya tidak mengabaikan Allah SWT. Menurut responden, dalam era globalisasi, masyarakat telah terdedah dengan kemajuan teknologi. Semua perkara atau ilmu boleh kita peroleh melalui pelbagai aplikasi yang ditawarkan. Tetapi kita juga perlu bijak menggunakan kaedah ini agar berhati-hati, kerana tidak semua ilmu yang terdapat dalam internet mempunyai kesahihannya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Kita juga perlu tahu bahawa bahan yang diambil daripada internet tidak bercanggah dengan Al-Quran. Sebab itu, dalam agama Islam menuntut ilmu perlukan guru. Soalan yang kelima, cabaran yang dihadapi dalam menyampaikan ilmu supaya ilmu yang belajar peroleh itu tidak menjauhkan mereka dari Allah SWT. Cabaran saya sebagai seorang guru sangat besar bila kita akan mengaitkan pendidikan yang disampaikan dengan ilmu agama. Jika dilihat pelajar yang latar belakang yang kurang dididik agama, mereka ini agak sukar untuk menerima apa yang kita sampaikan dalam kelas. Mereka ini perlukan sentuhan peribadi. Maksudnya mereka ini perlu didekati dengan cara pendekatan psikologi. Kenapa ini terjadi? Kerana pelajar ini juga ada egonya. Bila kita secara memberi nasihat dalam kelas, atas pengalaman saya, cara yang saya gunakan ialah menggunakan pendekatan psikologi dan agama berjaya menedahkan pelajar-pelajar saya.
Dan soalan yang terakhir, cara mengaplikasikan kejayaan tanpa mengabaikan agama. Beliau memberi pandangan mengenai cara beliau mengaplikasikan kecemerlangan kejayaan tanpa mengabaikan agama. Beliau berkata, saya sebagai seorang guru pernah menjadi sutradara kepada pelajar saya sebagai seorang yang beragama Islam. Kita tidak boleh menganggap kejayaan guru ini hanyalah untuk mendapatkan gaji semata-mata. Sekiranya kita melekatkan niat kita mengajar ilmu kerana Allah SWT, insya-Allah saya pasti kerja buat kita dipermudahkan olehnya. Ingat pesanan saya, kita mengajar anak orang yang ikhlas, orang lain akan ajar anak kita dengan ikhlas. Oleh itu, agama tidak boleh kita pisahkan dalam menuntut ilmu atau berilmu. Ianya perlu seiring. Kecemerlangan yang kita miliki perlu selaras dengan agama Islam supaya kita mendapat rahmatnya. Perbincangan yang dibuat adalah berfokuskan kepada keseluruhan kajian ini. Pertama, tahap kefahaman responden mengenai konsep model edaran semula. Secara umumnya, responden memahami mengenai konsep model edaran semula walaupun beliau tidak mengenali model tersebut dengan lebih mendalam. Beliau memberi pandangan bahawa menuntut ilmu adalah satu kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim. Apatah lagi ilmu yang dituntut itu hendaklah selari dengan kehendak agama kita. Oleh itu, ilmu tidak boleh terpesong daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pun kita mencari ilmu, kita hendaklah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, semakin tinggi pendidikan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Seseorang hendaklah sentiasa merendah diri dengan Allah walaupun belajar di peringkat tinggi sekalipun, kerana tiada siapa dapat menandingi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut responden, hal ini terjadi kerana semakin tinggi ilmu seseorang itu, dia akan merasakan dirinya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, proses pendidikan sebenar tidak ada tahapnya. Beliau berpendapat sedemikian kerana ilmu yang kita miliki tidak akan mencukupi walaupun kita belajar di peringkat tertinggi sekalipun. Ketiga, peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah mendidik para pelajar untuk menanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru banyak berperanan dari semua aspek, tidak hanya peranan menyampaikan ilmu, malah turut berperanan meyakinkan pelajar untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut responden, tugas guru tidak hanya memberikan ilmu yang berkaitan buku teks sahaja, malah ilmu keagamaan perlu dititik beratkan. Sekiranya guru hanya memberikan ilmu yang berkaitan dengan buku teks sahaja, maka akan melahirkan output yang sama setiap tahun, iaitu pelajar yang gagal atau cemerlang. Sekiranya ilmu diberikan itu dikaitkan dengan agama, maka guru akan dapat melahirkan insan yang sempurna, tidak kira pelajar itu gagal ataupun lulus dalam pelajaran. Cabaran atau langkah dalam menuntut ilmu supaya tidak mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Namun jika seseorang itu terlalu mengejarkan ilmu dunia sehingga mengabaikan ilmu akhirat, akan menyebabkan seseorang itu menuju ke jalan yang salah. Justru itu, apa-apa atau perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita perlulah selari dengan keimanan kita kepada Tuhan. Hal ini telah dinyatakan oleh responden yang berpendapat bahawa masyarakat terlalu terdedah dengan kemajuan teknologi. Tambahan pula, semua perkara atau ilmu dapat kita peroleh melalui pelbagai aplikasi yang ditawarkan. Justru itu, kita mesti menggunakan kemudahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berhati-hati semasa mencari ilmu di pelbagai aplikasi, khususnya ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. 5. Cabaran yang dihadapi dalam menyampaikan ilmu supaya ilmu yang pelajar peroleh itu tidak menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas guru tidak hanya menyampaikan ilmu kepada para pelajar semata-mata, tetapi turut berperanan membantu pelajar mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana guru tidak mahu para pelajarnya tersasar jauh ke arah kehidupan yang tidak sihat, meskipun pelajarnya gagal atau berjaya dalam pelajaran. Oleh itu, responden yang merupakan seorang guru menghadapi cabaran yang sangat besar apabila beliau cuba menyampaikan ilmu pendidikan yang dikaitkan dengan agama. Oleh itu, beliau berpendapat para pelajarnya memerlukan sentuhan peribadi, iaitu pendekatan psikologi. Beliau menggunakan pendekatan tersebut kerana para pelajarnya mempunyai egonya yang sendiri apabila beliau cuba memberi nasihat di dalam kelas. Oleh itu, pendekatan yang digunakan oleh beliau iaitu pendekatan psikologi telah berjaya menyedarkan para pelajarnya. Keenam, cara mengaplikasikan kecemerlangan kejayaan tanpa mengabaikan agama.
seseorang yang mempunyai kejayaan yang cerah tidak boleh hanya mementingkan kejayaan semata-mata sehingga mengabaikan agama. Hal ini untuk memastikan segala tugas yang kita lakukan mendapat rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita akan dapat menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Responden yang merupakan seorang guru berpandangan, beliau perlu menjadi suri teladan kepada para pelajarnya. Beliau tidak boleh menganggap bekerjaya sebagai guru ini hanya untuk mendapatkan gaji semata-mata, kerana beliau perlu meletakkan niat mengajar ilmu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, supaya urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecemerlangan yang kita miliki ini hendaklah selari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, model edaran semula adalah sangat penting untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Hal ini kerana model ini menunjukkan pendidikan tinggi merupakan salah satu kehendak diri, dan pada masa yang sama model ini menekankan sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila telah berjaya dalam kehidupan. Model tersebut wajar diperkenalkan secara langsung dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah, memandangkan model tersebut jarang diketahui oleh masyarakat umum, dan kajian yang dibuat oleh pengkaji mengenai model edaran semula telah membantu pengkaji mengenali dan memahami model tersebut dengan lebih mendalam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.